Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jadi kita sambung kitab kita ni Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Syarbasri. Bab orang Yahudi ni. Jadi topik ni siksaan Allah terhadap orang Yahudi. Allah seksa orang Yahudi ni belah mana dia? Jadi ada orang tanya Syekh ni, dan ingatlah ketika Tuhan memberitahukan bahawa sungguhnya dia akan mengirimkan kepada mereka sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhan amat cepat siksaannya, dan sungguhnya dia adalah amat maha pengampun lagi maha penyayang. Siapakah yang Allah maksudkan dalam ayat tersebut? Siapa dia dah? Jadi kita baca dah. Syekh ni jawab gana. Ayat di atas terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 167. Ayat tersebut bersama ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya berbicara mengenai orang Yahudi. Cerita tentang surah ni, surah Al-A'raf ni cerita tentang orang Yahudi lah. Banyak dah. Ayat 167 dia antara sebelum dan selepas dia lah. Yang telah membangkang kepada Tuhan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Perang orang Yahudi ni tak setuju bunuh dengan nabi, dia bunuh. Melakukan pelanggaran di hari Sabtu, membangkang terhadap perintah Allah dan berulang-ulang melakukan kerosakan dan penentangan. Bukan sekali dua, banyak kali orang Yahudi ni buat rosak dan menentang Allah dan Rasul. Padahal Allah telah memberikan keutamaannya kepada mereka pada masa lalu dari segi keturunan Nabi ni. Keturunan Nabi yang ramai lah. Keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq. Itu ramai Nabi. Sedangkan keturunan Nabi kita, Nabi Ibrahim tu Nabi Ismail. Siapa Nabi Muhammad pun siapa dah. Sebelum tu tak ada lah Nabi dah. Jadi kalau nak kira ramai Nabi gak lebih mulia Bani Israel lah. Dah, kalau nak kira ramai Nabi keturunan dia dah. Tapi bila-bila gitu pun Allah sangat marah. Oleh sebab itu kita kata dah, keturunan ni jangan dibangga-banggakan. Keturunan ni bukan apa buat modal kita nak masuk syurga atau keredaan Allah. Redha Allah ni dengan taat perintah Allah. Dia mengikut arahan Allah dan meninggalkan larangannya dah. Itu baru betul dah. Jadi kita kena pegang situ dah. Bukan taksub dengan keturunan. Yang mereka wajib syukuri dengan mentaati dan tidak keluar dari perintah-perintahnya. Sepatutnya mereka taat perintah Allah dah. Akan tapi mereka malah membangkang dan berkeras hati untuk melakukan kerosakan sehingga datang siksaan yang pedih atas mereka. Gitulah. Dia ni keturunan Nabi. Bani Israel itu keturunan Nabi. Ramai Nabi. Bukan seorang. Kita ni, Habib ke apa ni. Nabi Muhammad SAW seorang tu lah. Kalau keturunan dia pun dah. Jadi kita nak buat modal, nak cedek, nak bekas esok semata-mata keturunan. Tak lah. Mayyubtik amaluhu la yusri' nasabuhu dah. Jadi siapa-siapa yang dilambatkan amalan dia tidak akan dipercepatkan oleh nasab keturunan dia. Jadi nasab keturunan tidak boleh mempercepatkan. Kalau amalan kita slow, lambat, maka kita tidak mampu untuk menghadapilah hari akhirat saya. Okey, dalam kitab tafsir Al-Mana ni Syekh Rashid Ridha lah, dijelaskan mengenai makna dari ayat di atas. Jadi tafsir ayat Quran ni diterangkan oleh Rashid Ridha. Ayat 167 surah Al-A'raf ni ya. Iaitu Allah SWT hendak memberitahukan kepada Rasulnya mengenai bagaimanakah dia lebih tahu tentang nasib orang yang membangkang pada masa demi masa. Jadi Allah tahu belakang. Di mana hingga hari kiamat pun Allah tahu dah. Akan datang orang yang berkuasa atas mereka dan menimpakan seburuk-buruknya azab atas diri mereka. Itu semua sebagai balasan atas segala kezaliman, kefasikan dan kerosakan yang telah mereka lakukan. Dan juga kerana mereka telah berulang-ulang kali melakukan kerosakan, Allah SWT mengancam mereka dengan mengatakan, jika engkau kembali, maka kami pun akan kembali. Surah Isra ayat 8. Artinya, jika setelah siksaan yang terakhir engkau kembali lagi melakukan kerosakan, maka kami pun akan kembali mengazab dan menghina kamu pula. Dan mereka kembali melakukan pembangkangan, lalu Allah pun mendatangkan musuh-musuh mereka yang menguasai dan mengalahkan mereka pula. Yahudi pun ada perkata jenis tahu mana pula. Ya ada masa dia buat zalim ke apa, Allah akan balas. Dah. Dia ni ya dulu lagi memang dia ada khianat dah. Tipu orang riba ke apa dah. Ni kerja Yahudi lah.
Dan sistem bank ni bangkitkan oleh orang Yahudi juga. Pada 1800 lebih tu, sistem bank tu bangkit sehingga jadi punca duit lah dah. Lepas tu, peperangan dunia pun ditajuk oleh dia juga dah. Nak bunyi tu, kaya dia lah. Sistem riba dia lah. Jadi, Yahudi tu, lepas tu dia bangkit. Dan dia bangkit, tengah bangkit lah. Dia buat zalim ke orang Palestin seluruh dunia ni nak. Yang ketiba masanya lah. Yang ketiba masanya, mereka akan dibalas nanti. Kemudian datanglah Islam. Orang Yahudi yang telah keluar dari kehinaan dan hidup di tanah Arab dengan aman. Memerangi Islam pula. Dia tunggu Nabi sebenarnya orang Yahudi pergi ke Yathrib ke Madinah tu. Kerana itulah tanda-tanda tempat Nabi turun dah. Tiba-tiba dia lawai pula kerana bukan keturunan dia dah. Mereka berkali-kali melanggar perjanjian yang telah mereka lakukan dengan Rasulullah SAW. Bahkan mereka membantu orang-orang musyrik dan bekerjasama dengan mereka untuk melawan dan menghancurkan Islam. Ini perangai Yahudi. Maka Allah menjadikan kaum Muslim berkuasa atas mereka dan memberikan pelajaran kepada mereka, iaitu di mana kaum Muslim membunuh sebahagian mereka dan membiarkan sebahagian mereka yang lain. Namun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, didapati bahawa mereka tidak kapuk dengan apa telah mereka lakukan dan kembali melakukan pembangkangan balik. Kapuk maksud tidak sedar diri tak? Maksudnya tidak sedar diri, masih duk lawai lagi tak? Masih khianat lagi. Sehingga Khalifah Umar bin Khattab pun mengusirlah mereka seluruhnya dari sebagai balasan atas pengkhianatan yang mereka lakukan. Masih buah perangai lagi dah. Orang Yahudi tetap dalam pembangkangan dan pengkhianatan mereka sehingga seolah-olah hal itu sudah merupakan tabiat dan karakter mereka. Sifat tabiat semua jadi kita kata dah. Khianat kerja nah. Buktinya sekarang kita menyaksikan keturunan-keturunan mereka mengagresi bertindak ganah dan menduduki tanah tempat Isra' dan Mi'raj, itu Palestin dah. Mengusir para penduduknya, merosak dan menghancurkan tumbuhan dan keturunannya dan menyebarkan kerosakan di muka bumi. Tidak disangsikan lagi bahawa mereka pantas mendapat balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan nanti, selama mereka tetap bersikeras dalam pembangkangan dan permusuhan mereka. Tunggu masuknya. Para pendosa tersebut tidak akan pernah boleh merasa senang selama keluarga dan keturunan orang yang hak-haknya dirampas masih tetap menuntut dan berjuang supaya hak mereka yang dirampas itu dapat mereka rebut kembali. Dan Allah berkuasa atas urusannya, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sekiranya mereka mengakhiri pembangkangan mereka dan tidak lagi menyebarkan fitnah serta tidak menginginkan kerosakan di muka bumi lagi, maka Islam akan menjamin kehidupan dan keamanan mereka. Kalau mereka tak buat guna, buat perjanjian damai dan taat, tak nipu bangah, maksudnya mereka menyerahkan hak-hak orang yang telah mereka rampas, maka bolehlah nak ambil pun dia. Dan sekiranya mereka menyambut seruan Allah SWT dan beriman kepadanya dan kepada Rasulnya, maka mereka tidak akan merasakan siksaan dan akan tenang jiwa mereka. Oleh kerana itu, setelah mengatakan sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, ayat di atas melanjutkan, dan sungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ini menunjukkan akan keadilan Allah SWT. Siksaan adalah untuk setiap orang yang sesat dan membangkang, sementara ampunan adalah untuk setiap orang beriman dan memperolehi petunjuk. Dan tidaklah Allah SWT menzalimi mereka, akan tapi mereka itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kehidupan orang Yahudi. Kita tahu bahawa orang-orang Yahudi tidak akan pernah mempunyai satu negara pun di muka bumi sejak Allah menghukum mereka dengan kesesatan dan menimpa ke atas mereka kehinaan dan kelemahan. Apakah dalil untuk itu dalam Al-Quran? Jika demikian, apa arti dari berdiri negara Israel sekarang? Orang Yahudi ni lama dah. Dia mengata sejak Nabi Sulaiman ke apa, lepas tu jatuh ke, tak naik. Tak naik susuk lah kita kata tak. Tak ada lah, kita ni ada juga mengata orang Melayu boleh-boleh gitu pun tak. Ada Melayu Indonesia boleh mengata juga tak. Yahudi ni siapa tak ada negara dia tak. Keturunan bangsa siapa tak ada negara dah. Tak ada keturunan bangsa, tak ada keturunan negara, tak ada lah. Sehinggalah mereka buat negara Palestin tu dah. Gitulah asal dia dah. Dan negara Israel dia. Jadi negara Israel ni macam ada pun tak. Sebelum ni tak boleh tak. Buat apa pula dah. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61, Allah SWT telah menggambarkan sebahagian sifat yang senantiasa ada pada orang Yahudi. Maksudnya lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu terjadi kerana mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Itu perangai Yahudi. Durhaka dalam melampaui batas. Maksudnya Allah telah menetapkan atas mereka nista dan kehinaan disebabkan kekufuran dan kefasadan, kerosakan yang mereka lakukan.
Banyaklah kau rasakan ada hak nombor 1 janji berlawak, khianat kau orang. Dah, riba tu pal pengak dia khianat dah. Dan mereka berhak mendapatkan murka Allah atas dosa kekufuran, kedurhakaan dan pelanggaran batas. Dan juga atas dosa yang paling keji itu membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Paling keji sekali dah. Imam Muhammad Abduh dalam mengomentari sisa ini ia berkata, disebabkan mereka mendurhakai Allah atas apa-apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka untuk berpegang kepada hukum-hukum Allah, disebabkan mereka telah melanggar batas-batasan dan hukum-hukuman yang telah ditetapkan dari dalam syarat-syarat para nabinya. Sementara batas-batasan dan hukum-hukum tersebut adalah alat yang Allah tetapkan untuk mengeluarkan mereka dari kehinaan. Benda-benda Allah tetapkan ni supaya mereka keluar dari kehinaan. Tapi dia ni langgar lawan dah. Kerana tak setuju bulu, tak kena angin dah. Tak kena angin, tak jejak angin dia, maka dia lawan dah. Dia nak suruh sedap hati dia sama dah. Tuhan pun kena beri arah hak mana sedap hati dia. Macam dia jadi Tuhan juga. Ni perangai Yahudi lah. Dia berasa dia manggut lah pasal dia keturunan Nabi, orang jauh dah. Habib kau gapo tahu lah keturunan mulia dah dia ni tak. Tapi disebabkan keturunan Nabi tu, perangai pun berat jugalah tak. Allah SWT telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 112 yang bermaksud, maka mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu kerana mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu kerana mereka durhaka dan melampaui batas. Itu perangai dia tak? Mengkafiri apa? Kafir pada ayat Allah tu. Lah. Hak pertama mereka punuh kitab Taurat dan Injil dah. Yang keduanya Quran turun tu betul dah atas naik dia dah. Betul jejak Maulid dia, tapi kerana angin hawa nafsu tak kena sebab bukan guru dia, bukan keturunan dia, keturunan Ismail kat, keturunan orang Arab, marahlah dia ni nah. Dan perangai dia supaya tak ada kerja lain. Kalau tak setuju bunuh, nak bunuh. Ikut agama dia, Nabi ni bukan keturunan dia, nak bunuh lah tak. Pada nak tu pun nak bunuh dah tak. Makna ayat di atas adalah Allah SWT telah melekatkan kehinaan pada mereka, orang-orang Yahudi yang telah kafir, membunuh, durhaka dan melampaui batas. Dan kehinaan tersebut tidak akan pernah sirna kecuali dengan sebab yang berasal dari Allah SWT juga. Imam Ibn Jarir At-Tabari, Syekh para mufassir. Tak ada tu besar kali ya. Ibn Jarir At-Tabari ni tafsir bil ma'thur. Maksud tafsir yang mana daripada tafsir ayat Quran dengan ayat Quran, tafsir ayat Quran dengan hadis, tafsir ayat Quran dengan kata-kata sahabat yang besar dia. Jadi tu kerja tafsir Tabari dah. Semua ada riwayat dah. Jadi hak lain tu ringkas dah dia dah. Tafsir lain itu apa anak cucu dia lah maksudnya. Ringkas ataupun ringkas sikit, cara sikit. Jadi ibu dia pada Ibn Jarir At-Tabari. Okey, rujuk sini dulu sebab tafsirnya. Sebelum buat tafsir, ke rujuk Ibn Jarir At-Tabari juga. Jadi Syekh para mufassir ni Ibn Jarir At-Tabari kata apa? Bahawa sebab yang dimaksudkan adalah masuknya neraka ke dalam masuknya mereka ke dalam Islam dan berpegangnya mereka pada perintah-perintah Allah, atau berpegang pada manusia, iaitu sebab dari manusia memberikan keamanan pada mereka. Kalau mereka ni dengan Allah ni, kalau dia menerima Islam, maka selamatlah mereka, amanlah mereka. Ataupun mereka ni kata masuk Islam pun berpegang pada manusia, tak ada janji gapo tu tepati. Ini orang gencatan senjata tak ada lagi lekok sekali pula dah. Ni perangai Yahudi nah. Dan mereka berhak mendapat keamanan dengan cara meninggalkan pembangkangan, kefasadan dan tindakan melampaui batas. Dan ini menunjukkan bahawa sesungguhnya mereka tidaklah kuat kerana diri mereka sendiri, melainkan kerana para penguasa yang lain. Sekadar dia bukanlah kuat sangat Yahudi pun, tapi itu orang lain dah. Dia hasut orang ni, dan sekali dia jadi berkuasa. Dia pegang dengan ekonomi dah, pegang dengan duit lah, gitulah. Pelajaran-pelajaran yang telah lalu dan yang akan datang dengan jelas menunjukkan hal demikian pada kita. Adapun berdirinya negara Israel sekarang bukanlah bukti bahawa kehinaan telah terangkat dari mereka dah. Maksudnya, benda ni dia zaman kebangkitan, zaman hebat dia. Kerana negara dan pemerintahan Israel tidaklah berdiri kecuali ditampung oleh para penjajah dan entek-enteknya saja. Dia kontrol pokok ni, set-set Amerika ke Britain ke Perancis ke. Dia pegang ibu-ibu negara kuasa dunia ni untuk mewujudkan negara Israel. Negara Israel ini tidak mampu membela dan pertahankan keberadaannya yang penuh dosa dengan tangannya sendiri. Dia nopel orang lain lah. Oleh kerana itu tidak dapat dikatakan bahawa negara Israel telah berdiri mantap sekalipun penjajah jenis baru mengatakan
Sesungguhnya Israel ada untuk tetap selamanya adanya. Maksudnya kata Israel ni wujud ni bila pun akan wujud selama-lamanya. Kerana orang-orang yang beriman dan memiliki keyakinan mengatakan sesungguhnya Israel walaupun ada tidak akan tetap berdiri. Kerana Israel berdiri di atas pengkhianatan dan kekejian yang berlindung di balik kebatilan dan kefasadan. Oleh sebab itulah keberadaan Israel tidak akan tetap dan langgeng. Pada suatu hari rakyat Palestin yang sah akan datang kembali ke rumah-rumah mereka kembali dan membebaskannya. Pada hari itulah kaum mukmin bergembira dan pertolongan Allah yang diberikan pada siapa sahaja yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Yahudi dan Baitul Maqdis. Apa yang menjadi dakwaan orang Yahudi di dalam menguasai Baitul Maqdis? Bagaimana pandangan agama tentang hal ini? Orang Yahudi seperti manusia lainnya yang punya agama dan Islam memasukkan mereka ke dalam kelompok ahli kitab. Walaupun kita nebalah Yahudi, tapi kita muliakan dia dengan ahli kitab, sebutan ahli kitab. Memang mereka tak guru dan alim benar Yahudi ni, tapi alim pun dia khianat lah. Orang Nasrani ni bodoh, ahli ibad. Orang kata ahli ibadah lah tak, tapi kurang sikit bodoh tipu ke Yahudi, jadi Kristian dia lah. Jadi agama Kristian apa? Agama Paul tu jenis ni penyakit Yahudi dah. Dia masuk ke dalam agama Kristian. Jika mereka berdamai dengan kaum muslim, maka kaum muslim akan berdamai dengan mereka. Namun jika mereka memerangi kaum muslim, maka kaum muslim akan memerangi mereka. Gitulah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Jadi kita tidak pergi saja kerana orang itu khianat kita dah. Kerana agama yang pergi kita lawan balik dah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu kerana agama. Dia balas kita, khianat kita dah. Kerana kita Islam, dia khianat kita. Kita buat baik juga dia. Tu okey dah tak? Buat baik tu tak apa. Maksudnya kita berkawan dengan dia dah. Dan mengusir kamu dari negerimu. Hak buat ni usir daripada negeri kita. Dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Pulak dah. Dan barang siapa yang jadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang yang zalim. Orang yang zalim. Nama orang-orang Yahudi yang menganut ideologi Zionis dan melakukan perampasan terhadap tanah Arab Palestin yang Islami dalam pandangan Islam terhitung sebagai musuh yang wajib diperangi. Dan kita tidak boleh diam menghadapi perampasan tanah Palestin dan pengusiran para penduduknya secara zalim yang dilakukan oleh mereka. Kita tak boleh berhenti. Kempen kita untuk memberi keadilan pada orang Palestin kena berterus. Jangan berhenti. Kita nak ayat semua. Tanah Palestin tu milik orang milik Palestin lah. Orang asal milik Palestin atau orang Islam, bukan orang Yahudi. Mereka ni merampas. Mereka merampas dengan cara zalim lah dah, dengan cara khianat. Mereka mengaku dengan dakwaan palsu bahawa tanah Palestin adalah tanah yang dijanjikan dan bahawa Allah telah menjanjikan mereka dengan tanah tersebut. Padahal Allah janji dalam kitab dia tu masa Nabi Musa dengan syarat mereka yang masuk ni lawan penduduk Kan'an penduduk yang border besar masa tu, yang gagah. Tapi dia tak segi perai pokok Bani Israel ni, orang Yahudi ni. Dia suruh Musa perai dengan Tuhan. Musa pergi dengan Tuhan dia perai dah. Dia tak relax dah. Ni dia lepas tu Allah tak beri lah. Sebab itu lepas sudah dia tak boleh menguasai dah. Itu ceritanya. Sekiranya kita pun menerima bahawa janji yang mereka katakan itu terjadi, maka kita dapat mengatakan bahawa Nabi Ibrahim tidak hanya mempunyai seorang anak lelaki. Anak lelaki beliau yang paling besar adalah Ismail, abang tertinggi dari bangsa Arab. Kalau nak kira keturunan dia, kalau main aci keturunan dia, nasab keturunan dia. Pogi ni kita dulu ni duk suhu keturunan Nabi ni, kita heran suhu ni keturunan Hussein. Hussein ni adik hasil tabel dah. Kalau kira sanak keturunan tu, nasab keturunan hak lebih mulia, biasa keturunan Abel lah. Raja kita pun latih Abel dulu dah, kalau kita kata style monarki dah. Raja ni keturunan dah. Jadi kalau style monarki pun kita akan latih Abel, tak latih adik dah. Gitulah keadaan dia dah. Jadi sininya Ismail ni Abel, Ishak tu keturunan Bani Israel tu, Ishak tu adik. Gitulah kalau duk suhu Ishak keturunan adik ni, ada bahasa terkenal lah. Begitu juga kalau kita keturunan Nabi Muhammad SAW, dia suhu keturunan Hussein. Hasan ada juga keturunan dia dah, ramai juga. Bapa duk suhu Hussein ni, habis tariqah pun Hussein, Habib pun Hussein tak. Bapa cakap Hussein saja. Hasan ni mana keturunan Hasan? Ada lagi keturunan Nabi nak kakak dia tu nak.
apa gapo dah. Ada dua orang ada Zainab lagi dengan seorang lagi. Keturunan mulia je apa dak cara kalung dak tapi cara hasil tu habis sikit. Lepas tu Husin nak cara tu kali Husin nak. Tu bagi ada kena tak kena lah, ada benda tak kena tu dah. Begitu juga orang Arab, orang tunduk suhu ni nak. Sepatutnya adik-beradik dah kena rasa nah. Nak Ibrahim hak kata dijanji ke Allah untuk buat Palestin. Ibrahim ni bapak kepada Ismail dan Ishak. Bapak jadi dia ni ayah dia ni Ibrahim ni dia janji bukan ke Bani Israel, dia janji kepada semua orang Islam lah. Termasuk masa tu Bani Israel, Ishak keturunan dia dan juga termasuk Nabi Ismail dan keturunan dia. Jadi janji pada semua keturunan dia. Dia tak royak kepada orang Bani Israel. Keturunan dia bukan Ishak saja, tapi keturunan dia juga ada Ismail di Mekah ni. Jadi janji yang dikatakan oleh Ibrahim tu tidak benar kali nak kait dengan keturunan Bani Israel saja dah. Anak lelaki beliau yang paling besar Nabi Ibrahim ni, anak lelaki dia ialah Ismail, kakak atau pedatuk tertinggi dari bangsa Arab. Jika kita katakan bahawa janji tersebut untuk Nabi Ibrahim dan keturunannya, maka orang Arab lebih berhak untuk itu kerana dia abel lagi. Kerana mereka merupakan anak cucu Nabi Ismail, kalau keturunan nasab lebih mulia. Kalau kita nak kata biasanya abel lah dah. Apa you nak beritahu Palestin tu nak kata berhak juga. Kalau kata sama-sama berhak teh lagi. Kalau sama berhak pun hak mana dah yang lebih beriman, yang lebih jujur sepatut gitu dah. Ni dak dia pengak jahat. Lepas dia kata milik dia negara Palestin ni. Tambah-tambah ada kepercayaan kau pula nak cari pula dah. Apa sihir, kitab sihir Nabi apa Sulaiman pula dah. Percaya kau dia. Orang-orang Yahudi Zionis di masa sekarang ini juga tidak dapat mengumpulkan dalil yang masuk akal yang buktikan bahawa mereka termasuk keturunan Nabi Ibrahim AS. Jadi Zionis pun tak tahu Yahudi betul ke celuk dia. Walaupun sekiranya mereka termasuk keturunan Nabi Ibrahim sekalipun, mereka tetap tidak berhak menuntut warisannya. Kerana mereka telah keluar dari agamanya, dari agama Musa, dari agama Isa dan dari agama Muhammad SAW. Sebenarnya dalam kitab dia suruh cari Nabi Muhammad. Oleh sebab itu pok dia turun ke Madinah gapo Yathrib tu kan. Tiba-tiba siapa Nabi Muhammad sungguh? Ni lawan pula dah, nak bunuh pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni perangai Yahudi. Orang gini kau patut mewarisi tanah Palestin ni lah. Adanya mereka yang telah menyelewengkan kalam Allah dan kenyataan hakikat sejarah mengatakan bahawa mereka itu adalah bangsa pilihan Allah. Tak ada kerja lain mengaku keturunan Nabi, keturunan Jurh. Bahawa mereka adalah anak-anak Allah. Itulah anak Allah, bagi anak-anak Allah lalu dah. Al-Quran membantah dakwaan mereka itu dalam surah Ali Imran ayat 67 yang bermaksud Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia seorang yang lurus. Lagi menyerahkan diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan-golongan orang-orang musyrik. Jadi tak sedap mengaku keturunan Nabi dah. Kalau dia musyrik sekarang ada syirik, tahu jauh dah. Tak sedap mengaku anak keturunan Nabi, anak cucu Nabi, tak usah ada. Pak Malik Nabi. Kalau dia dengan Habib ko golongan mulia lah dak, tok guru tok alim ke apa sekalipun, kalau dia ada unsur-unsur syirik, tak sedap mengaku dah dak. Tak sedap mengaku keturunan Nabi. Begitu juga Israel tak sedap mengaku lah keturunan Nabi dah. Kalau ada benda yang buat tu syirik, menentang Nabi, nak bunuh Nabi, tukar kitab Taurat tu habis ya, pusing-pusing. Nabi tu cerita jahat dah. Nabi Ismail ni jahat, Sulaiman ni jahat, habis Nabi Daud jahat. Nabi Ibrahim kau gana dak. Nabi Musa pun jahat, Nabi Harun pun jahat, Nabi Harun pun buat. Dia kata Nabi Harun je buat apa berhala dah. Jahat punya cerita orang Yahudi ni, tok guru yang menyeleweng kitab. Dia ada ilmu tapi dia selewengkan kitab. Kan? Pada ayat berikutnya iaitu ayat 68 dari surah Al-Imran, Allah SWT mengatakan, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad serta orang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah melindung semua orang beriman. Paling ikut dekat Nabi kalau kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi Ibrahim tanya siapa yang anak cucu dia, akan ngaku hak dulu. Sebab apa? Hak ni lebih tulus, lebih suci tauhid dia. Lebih jelas, lebih suci, bersih tauhid dia, yang membuang segala bentuk-bentuk syirik. Jadi inilah perjuangan Nabi Ibrahim. Inilah anak cucu yang disayangi oleh Nabi Ibrahim. Kalau ditanya hidup semula akan tanya. Tengah tanya dah Bani Israel, tengah tanya kita Islam, tengah tanya dia akan pilih siapa dia yang patut layak menduduki Palestin. Sudah tentulah dia akan kata Nabi Muhammad SAW dan keturunan Nabi Muhammad ataupun umat Nabi Muhammad, kerana mereka lebih ikut ajaran Nabi Ibrahim menjauhi syirik. Ni penuh
ni pun apa Syekh Yahudi pun kuat. Zionis ni dia main sihir. Dia kata Nabi Sulaiman bisa tukar sihir dah. Dia tu main buah sihir banyak lah. Dia main buah sihir kat banyak syiriknya. Banyak syirik. Jadi kalau kita mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW tapi main wifak sihir tu. Angka-angka nombor dah. Nombor-nombor tertentu sebagai baca gini jadi gini. Huruf-huruf tertentu baca gini. Baca shin 17 kali gini fadilatnya. Baca gini berapa kali sod berapa kali gini fadilatnya. Tak main serupa dengan ajaran Yahudi ni tak. Yang main buah sihir dah. Sedai ke hak tu lah bahayanya dosa besar dah. Mereka juga mengaku bahawa mereka pernah mempunyai negara dalam jangka waktu yang lama di tanah Palestin. Pernah lah kira-kira Nabi Sulaiman tu, Nabi Daud Sulaiman dah. Lepas lama-lama Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Musa lah. Lepas Nabi Musa meninggal lama tu, lepas tu baru bangkit. Perai-perai, lepas tu barulah Nabi Daud bunuh. Lepas tu tak lama tu baru Nabi Sulaiman ganti. Lepas tu habislah kerajaan dia dah. Jadi dia kata lama lah, dia katanya setara mana lama tak tahulah dah. Tapi Syekh ni kata ini adalah dusta besar terhadap sejarah. Dia kata dusta besar, dia kata. Dalam buku yang berjudul Palestin wal Ghazu At-Tatari Al-Jadid. Kitab ni kata apa? Terdapat pernyataan seorang peneliti bangsa Amerika yang bernama Blavatsky yang mengatakan, jadi orang ni pengkaji sejarah. Dia orang yang cerita sebenarnya. Kepingan-kepingan wahyu berasal dari zaman lebih dari 1000 tahun yang lalu telah ditemukan di Palestin. Kuburan orang-orang yang hidup mendiami Palestin pada masa Musa AS dan bahkan sebelum masa Musa juga telah ditemukan juga. Dan telah tersingkap semua yang terkandung dalamnya. Jumpa habis. Namun demikian dari semua itu tidak ada satu pun petunjuk. Bahkan yang paling sederhana pun. Yang memberitahu kepada kita akan keberadaan bangsa Yahudi pada masa itu. Tak betul tak? Tak betul sungguh. Nabi Musa pun tak ada. Bukan hidup Palestin. Dia lain dah. Sesungguhnya anggapan-anggapan yang berkaitan dengan bangsa Yahudi ini tidak ditemukan di Palestin. Kalau kira kait dengan Palestin, tak ada. Dalam buku yang berjudul Markas Al-Madaniyah Al-Qadimah, Dr. D. Down mengatakan, tidak ada satu pun tulisan atau relief yang ditemukan di bumi Palestin yang menunjukkan pernah adanya kerajaan Ibriyah. Bahasa Ibrani ke apa? Ibriyah dah. Semua peninggalan yang telah ditemukan di Kudus tidak mampu membuktikan satu petunjuk pun tentang keberadaan kerajaan Sulaiman dan Daud. Tak betul juga dia kata. Kerajaan Sulaiman dan Daud walaupun ada kerajaan bukan di Palestin, di tempat lain. Ni pengkaji ni orang putih ni nak. Sesungguhnya orang Yahudi memerlukan petunjuk yang menguatkan keberadaan mereka di antara kaum-kaum Asia Barat kuno lainnya. Bangsa Greek Yunani pada masa-masa pertama mereka tidak memberikan satu kalimah pun yang memberikan isyarat pada bangsa Yahudi. Maksudnya kitab sejarah zaman dulu, bangsa Yunani ni dia tamadun besar. Catatan dia banyak. Tiba-tiba tak cerita langsung ke pasal bangsa Yahudi tu. Jika tanah Palestin adalah tanah ayah mereka pada masa itu, maka orang-orang Yahudi, orang Yunani kuno tersebut tentulah akan berhubungan dengan mereka. Sesungguhnya Homerus tidak mengenal mereka sama sekali. Jadi seolah Homerus ni orang zaman-zaman dulu Yunani ke apa ni. Masa tu mereka menguasai Palestin, Syam ke apa dah. Orang Arab ni dia dah. Dulu tak semua tu dikuasai. Ia akan berebut antara kerajaan Rom dan kerajaan Parsi. Dia main berebut gitulah. Kakabar Rom ni, kakabar Parsi mana dah. Dia main gitulah dah. Tapi tak sebut pekerjaan Yahudi dah. Maknanya tidak betul situ. Kalau betul Nabi Sulaiman Nabi Daud pun tak dia kata bukan situ kali nak. Inilah bukti-bukti sejarah. Kemudian datang seorang Islam yang menjelaskan permasalahannya. Sesungguhnya tanah Palestin di dalam pandangan Islam adalah kiblat pertama dari dua kiblat yang pernah ada. Dan tanah haram yang ketiga, iaitu tempat dilaksanakannya Isra' dan Mi'raj. Apa-apa pun kita kata tanah Islam ni ada bukti. Pertama kiblat. Kiblat pertama orang Islam ni bila Nabi ke Madinah, 14 bulan Nabi ngadak ke Baitul Maqdis ni. Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Lepas tu Isra' Mi'raj. Banyak lagi dah. Dalam mukjizat ilahi ini terdapat isyarat bahawa semua warisan para Nabi AS telah berpindah kepada Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab telah mendiami tanah Palestin sejak ribuan tahun yang lalu. Masalahnya apabila kalau Yahudi, Yahudi tak masuk Islam memenangi lawan Rom ke apa, kalah Rom tu. Yahudi tak saib semua dia ni berterabur kat Asia kat ada dah. Negeri Yorgan beribu tahun, bukan mata dah, beribu tahun. 1400 tahun dulu, sebelum tu lagi 2000-3000 tahun dulu, 2000 tahun dulu.
orang Yahudi tidak menguasai Palestin. Nah, bukan negara dia, bukan. Lepas tu boleh kalau orang Rom kau apa boleh ke orang Islam. Orang Islam mengata 1000 tahun lebih ni, 1400 1000 lebih ni, 1300 lebih tahun lebih. Tiba-tiba orang apa? Zaman moden kalau betul lah dia kajak 2000 3000 tahun lagi tu. Terlajuk lama orang buat kira. Kau tak terlalu lama. Terlajuk lama kalau betul lah dia pernah mengata 2000 3000 tahun dulu kita kata tu. Orang tu buat kira, tu zaman hak bila gitu. 3000 4000 tahun dulu tak. Sampai tu kat kita, di negara kita tahu gapo siapa pemerintah dah. Orang Melayu pun tak boleh nak mengaku ya. Berat usul-usul gitu dah. Jadi cerita ni betul kau karut kau, cerita dongeng-dongeng tu buat hujah buat dia dah. Orang Yahudi untuk mengaku bahawa Palestin tu bumi mereka. Tu karut dia dah. Bubuh nama Israel pula dah. Dalam mukjizat ilahi ini terdapat isyarat bahawa semua warisan para Nabi SAW telah berpindah kepada Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab telah mendiami tanah Palestin sejak ribuan tahun yang lalu. Lama dah. Dan penduduknya telah masuk ke dalam agama Islam. Sebelum kemenangan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab lagi dah. Sebelum Umar Khattab tu ada dah masuk Islam situ. Telah terjadi antara Yahudi dan kaum Muslim apa-apa yang telah terjadi. Iaitu berupa pengkhianatan, pelanggaran dan kedurhakaan orang Yahudi. Orang Yahudi ni walaupun kena hambat daripada khabar yang masih berada dekat Islam buat dia ni. Dah kena khianat, tak kena khianat. Lepas tu zaman moden lagi dah banyak khianat buat Yahudi ni. Dalam bentuk apa pun Islam tidak menerima kehadiran mereka para Zionis, di mana mereka menduduki tanah Palestin, mengusir para penduduknya dan menodai kesucian dan kehormatannya. Bagaimana mungkin sedangkan Al-Quran telah memberitahukan bahawa mereka akan tipu nista dan hinaan, akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan juga pada saat yang sama Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bagaimana mungkin sedangkan Al-Quran berkata dalam surah Al-Ma'idah ayat 82 yang bermaksud, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Paling kuat khianat kau Islam ni orang Yahudi. Dan orang musyrik. Apa tu orang musyrik lah tak? Hindu kau gapo lah. Dan sesungguhnya kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman adalah orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Orang Kristian ni sebenarnya dekat dengan kita Islam. Cuma kena pandai lah. Kita dakwah ke, kita berhujah ke. Kita tarik mereka. Biar dekat sikit dengan kita. Biar mereka masuk Islam. Ni ada orang India baik, Cina baik. Masuk Kristian. Tak masuk Islam. Tak kena mana kita. Silap lagi kita tu tak? Jadi demikian itu disebabkan kerana di antara mereka itu orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Juga kerana sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri dah. Ada haju. Ada haju Kristian pun. Ada haju. Palestin adalah tanah bangsa Arab Islam dan harus tetap demikian untuk seterusnya. Jadi kita kena pertahankan dengan apa cara sekalipun. Cuma kena kebijaksanaan lah. Macam-macam lah. Kadang-kadang kita nak. Masalah politik apabila istihad tu masalah nak. Ada negaranya yang dia nak beri bantuan kepada negara Israel itu kena iktiraf Israel. Pasal masuk melalui negara Israel. Baru bantuan itu sampai kepada buat sekolah lah, buat rumah orang Palestin yang masih berada dalam kawasan kekuasaan Israel. Gaza pun ada juga. Ada juga nak lalu kat tu terpaksa melalui Gaza. Ada yang nak bantu balik Mesir pun ada juga tapi payah sikit. Mesir pun pasal risau padu dengan Israel juga dah. Jadi sekarang ni masalahnya situlah tak. Gaza ni kurang sikit. Gaza pun boleh lah. Tapi payah kot nak lalu tak. Nak tembok ke tok dia lah masalah lah. Jadi pelbagai cara lah kena bantu itu lain sikit lah. Gaza ni seolah-olah orang jadi otonomi dah. Dia sebelah barat dekat Mesir. Berkumpulnya pejuang-pejuang dan sekarang ni mereka bentuk kekuasaan, membentuk senjata, tentera-tentera menyebabkan mereka boleh jadi macam satu negara lah. Gaza lah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.